فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد كيف حالكم؟ ما شاء الله حياكم الله الله يبارك فيكم وفيكم بارك الله حياكم الله. Jadi kalau contohnya kalau kita hayakumullah barakallahu fikum hayakumullah apa ni Allah yabarik fikum contohnya ataupun orang sebut perkataan doa yang kita tak biasa nak jawab, boleh sahaja jawab balik dengan mana-mana doa yang kita tahu. Sebab doa ni tak kisah apa sekalipun. Lebih baik doakan yang sama yang orang doakan untuk kita. Baik, iftahu safhah al-22. Safhat al-22. Hari ini sesat dalam kepung. Bukan sesat waladdallin ni. Jalan-jalan pusing tak jumpa Baitur Rahmah. Jumpa selalu tempat-tempat yang ni tapi tak jumpa jalan. Dia siapa baca ihdinas siratal mustaqim. Gurau je. Ijtihad jumpalah. Okey. Surah Fatihah kita dah baca. Ustaz baca sekali imbas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Untuk bacaan kita tak perlu cek, kita terus masuk pada safhah al-thalith al-20. Yang ke-23, muka 23, al-wahdatul ula, ad-darsu tsani. Ma'anil kalimat. Ma'anil kalimat, makna kalimah dalam bahasa Arab. Jadi kalimah bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Arab. Al-alamin. Ma mana al-alamin? Al-insu wal jinnu wa ghairuhum. Manusia, jin dan lain-lain. Ma mana alam? Alam, alam jin, alam manusia dan lain-lain. Alam adalah selain Allah namanya alam. Al-alamin, alam-alam. Banyak. Jadi selain daripada Allah, semuanya adalah alam. Kenapa alam dinamakan selain Allah dinamakan sebagai alam? Alam, al-alam berasal kalimah alamah, iaitu tanda. Selain Allah adalah membuktikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok katalah Ustaz masuk kelas, Ustaz nampak atau kita pergi pantai lah, kita pergi pantai. Di pantai, lalu nampak istana pasir yang dibuat cantik. Ustaz tanya, siapa buat? Kata, Uzair buat. Uzair buat? Besarnya. Cantiknya istana. Jadi, daripada nampak istana tadi, memperlihatkan apa? Jadi tanda bahawa kebijaksanaan Uzair. Mana kehebatan dia dalam ilmu seni bina. Jadi daripada alam yang sangat luas dan besar dan agung serta sangat teliti ini memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Tapi kalau buat kata istana pasir, nampak dia main timbun-timbun je. Tak ada apa-apa. Tanda bahawa orang tu dia tak tahu buat sangat. Tapi alam ini Allah jadikan tiap-tiap perkara sangat teliti. Betul tak? Okey. Itu nama alamin. Yang kedua yaumuddin. Al-thani, al-kalimah al-thaniyah yaumuddin.
Mana yaumuddin? Yaumul qiyamah. Mana ad-din? Ad-din boleh bermakna agama atau pembalasan. Ad-din bermakna ad-din. Ad-din fil Arabiyah bermakna al-millah, agama, atau al-jaza, yaumul jaza. Bahasa Arab kalau sebut din boleh bererti agama atau boleh bererti pembalasan. Hari kiamat, hari pembalasan ke hari agama? Hari pembalasan. Jadi yaumul qiyamah. Iyyaka na'bud, maknanya apa? Na'buduka. Na'buduka wahdaka ya Allah. Itu makna iyyaka na'bud. Na'buduka wahdak. Kami hanya menyembah kamu satu-satunya ya Allah. Nasta'in. Mau nasta'in? Nas'alukal musa'adah. Kami meminta pertolongan denganmu ya Allah. Iyyaka nasta'in. Sambungkan yang atas dengan yang bawah. Iyyaka, jadi kita nasta'inu bika wahdaka ya Allah. Kalau iyyaka na'bud, na'buduka wahdaka ya Allah. Iyyaka nasta'in, nasta'inu bika wahdaka ya Allah. Kami hanya meminta denganmu satu-satunya wahai Allah Subhanahu wa taala. Sempatkan makna? Tak apa, sempatkan. Ihdina. Ihdina artinya tunjukkan pada kami. Bahasa Arab sebut arsyidna. Ihdina artinya arsyidna. Tunjukkan kepada kami. Kita ada al-irsyad. Lauhatul irsyad ada ada tanda-tanda petunjuk, apa? Tanda-tanda kalau kita pergi ke melancong satu-satu bandar, dia bagi kertas irsyad. Irsyad ni dia ada peta. Kat sini di sini letaknya tandas, di sini letaknya dewan, di sini letaknya kedai-kedai. Itu nama irsyad, irsyadat. Arsyidna, tunjukkan kepada kami. Ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wadullana alaih, dan tunjukkan kami kepadanya. Sama, dullana dengan arsyidna maknanya sama. As-sirat, at-tariq, jalan. Al-mustaqim, al-mu'tadil, yang lurus. Al-maghdubi alaihim, diddul mardiyya anhum, lawan kepada al-mardiyya anhum, orang-orang yang diridai. Al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Diddul mardiyya anhum, lawan kepada kalimah, lawan kepada orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-maghdub lawannya al-mardi. Pernah tak dengar orang nama mardi? Tak pernah. Mardiyah? Mardiyah pernah. Selalu Mardiyah famous. Laki jarang orang nama Mardi. Sebenarnya boleh nama Mardi. Mardi orang yang diredai. Kalau Mardiyah tu sebab ada tokoh, jadi orang ramai letak nama Mardiyah. Laki pun letak nama Mardi. Yang diredai. Al-Mardi anhum, siapa yang orang-orang Mardi anhum ialah kaum mukminin. Okey, kalau diddu artinya lawan. Did artinya lawan. Al-maghdubi alaihim diddul mardiyya anhum. Al-maghdubi alaihim lawan kepada yang diredai. Lawan kepada orang-orang yang diredai. Lawan artinya kata lawan. Kata lawan kan bahasa Melayu. Bukan kata sinonim. Kata apa? Satu lagi nama? Antonim. Kata antonim. Kata lawan. Siapa mereka? Al-Yahud. Man hum al-maghdubi alaihim? Al-Yahud. Humul Yahud. Al-Yahud din am qaum? Yahudi agama, Al-Yahud, maksud Al-Yahud agama ataupun kaum?
Kalau sebut al-Yahud, orang-orang Yahudi. Tapi kalau al-Yahud, kalau kata agama Yahudi, Yahud, mana kita pada Yahudiyah, mana kita sebut agama Yahudi, Yahudiyah, artinya agama Yahudi. Tapi kalau al-Yahud ialah orang-orang Yahudi, itu orang-orang yang beragama Yahudi. Ad-dhalin adalah ad-dhal diddul muhtadi. Lawan kata antonim kepada kalimah al-muhtadi, orang yang diberi petunjuk. Ad-dhal orang yang tersesat. So apa? Sebab tak ada ways. Diddul muhtadi. Ways ni adalah dipanggil dal, alat yang digunakan untuk kita alat tunjuk arah. Siapakah golongan sesat? An-Nasara. Okey, Ustaz tak nak fokus dengan terjemahan banyak. Cuma Ustaz tanya. Okey, sekarang tutup buku kejap. Tutup buku kejap. Okey, Rafizi. Al-maghdubi alaihim. Ma didduhu? Al-maghdubi alaihim. Lawannya apa? Al-maghdubi alaihim. Ma diddul maghdubi alaihim? Yalla, Arjuna. Man hum? ما ضد المغضوب عليهم؟ الضالين. الضالين lawan kepada al-maghdubi alaihim. Yahudi, Nasrani. Okey. Asan. Al-mardi. Al-mardi tambah anhum. Al-mardi anhum. Al-maghdubi alaihim. Kalau al-maghdub, al-mardi. Al-maghdubi alaihim, al-mardi anhum. Al-mardi anhum. Baik, lagi sekali. Uzair. Al-maghdubi alaihim, ma didduhu? Al-mardi anhum. Ya Amirul, al-mardi anhum ma didduhu? Naam? Al-mardi anhum lawannya? Didduhu mada? Naam? Al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim. Ya Anas. Al-mardi anhum ma didduhu? Naam? Al-maghdubi alaihim. Taib. Asma. Ad-dhalin. Ma didduh. Kalau ma didduhu, maksudnya kalim Ustaz boleh guna didduhu atau didduha. Dua-dua boleh guna ikut pada takdir. Tapi kalau saya tanya ma diddu, lawan. Ma diddu kalimah, kalau sama diddu kalimah, ma didduha. Al-dhalin, ma didduha? Lawan kalimah al-dhalin, orang yang mendapat petunjuk. Kalau al-dhalin, orang yang sesat, yang tidak mendapat petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk. Asmukil karimah, Aqilah. Baik, Sa'idi Asma. Bantu Asma. Naam? La Asma. Mungkin irfa'i sautaki. Angkat suara sikit. Ada jawapan? Ada jawapan? Okey. Ya Aqil. Ya Aqil wa Wasim. Aqil Wasim maksudnya Aqil handsome. Ya Aqilun Wasimun. Tu Wasim. Nanti kita tanya kita Wasim. Wasim angkat tangan tadi. Aqil. Ad-dhalin. Lawan dia apa? Kalau kata sesat, dhalin lawannya? Okey, dhal yang sesat. Mana dia? Lawan dia, didduhu. Lawan dia? Lawan dia, lawan ad-dhalin.
Bahasa Arab. Kalau sebut dhalin, lawannya hafal semua sekali. Al-muhtadi. 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 Okey, kalau sebut ad-dhalin, al-muhtadin. Okey, jadi kalau dhalin ni banyak, kita pun sebut al-muhtadin. Kalau kata dhal, hadza dhal, ni orang sesat ni. La, hadza muhtadi, dia dapat hidayah. Dia ni orang yang betul, bukan orang sesat. Orang yang dapat bimbingan Allah kita nama al-muhtadi. Boleh? Contohnya ada Nabi dalam surah Yasin, apa surah Yasin kata? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kan? Ikutlah orang yang tak minta upah. Orang sampaikan kebenaran orang yang tak minta upah pada kamu, wa hum muhtadun, dan mereka ni diberikan petunjuk, iaitu nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi-nabi bawa petunjuk. Kalau tak ada petunjuk pada nabi-nabi, kita jadi sesat. Ad-dhalin, orang yang sesat. Lawannya al-muhtadin. Hafal terus. Al-dhalin yang sesat. Lawannya al-muhtadin. Al-muhtadin lawannya tafadhal. Al-muhtadin lawannya ad-dhalin lawannya ma ضد الضالين المهتدين. طيب ما مرادف الضالين؟ Tak ada kat sini pula, tak apa. Ya. Muradif apa dia? Muradif sinonim, kalimah seerti. Jadi kita belajar kalimah yang sama makna. Sama makna. Kita belajar lawan dan sama makna. Sebahagian dari kalimah ada dia punya sinonim. Sebahagian kalimah tidak ada sinonim. Jadi kalau ada dia punya, kita belajar bahasa, kalau kita satu perkataan kita tahu, kemudian ada perkataan yang sama erti, kita kena hafal. Sebab apa? Memudahkan kita untuk bercakap. Takkan bercakap sebagai satu perkataan je. Dia kita bercakap, kita kadang-kadang guna perkataan, kadang-kadang kita cakap, saya nakkan perkara ni. Kadang-kadang saya mahukan perkara ini. Kadang-kadang saya inginkan perkara tersebut. Kadang-kadang saya harapkan, lebih kurang macam tu. Kita ada perkataan banyak kan, bila bercakap kan nampak lebih baik. Okey, sekarang ad-dhalin. Ma'dhiduha al-muhtadin. Al-maghdubi alaihim ma'dhiduha al-mardiyyi anhum. Al-mardiyyi anhum. Al-maghdubi alaihim al-mardiyyi anhum. Baik, alhamdulillah. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Ma muradifuhu? Al-mustaqim. Lurus. Al-mu'tadil. As-sirat lawannya? As-sirat. Muradifnya as-sirat? At-tariq. Tariq. Kalau as-sirat, at-tariq. Al-mustaqim, al-mu'tadil. As-sirat al-mustaqim, at-tariq al-mu'tadil. Betul? As-sirat maknanya jalan. Muradif dia sirat at-tariq. Walaupun saya katalah kita faham tariq. Al-mustaqim lurus maknanya. Seertinya al-mu'tadil. Mu'tadil artinya lurus. Al-mustaqim al-mu'tadil. Kalau kita kata as-siratul mustaqim, at-tariqul mu'tadil. As-sirat kan at-tariq, mustaqim kan mu'tadil. Okey, tak apa. Lepas ni kita masuk semula. Sekarang ya, iftah safhah al-rabi' wal 20. At-tadribat. Al-wahdatul ula. Unit 1. Ad-darsus tsani, pelajaran kedua, at-tadribat, latihan-latihan. At-tadribul awal, latihan pertama. Okey, jadi pelajar kena ikut guru. Ustaz sebut, pelajar ikut. Baik. Iyyaka na'bud. Na'buduka.
Iyyaka na'bud na'buduka. Iyyaka na'budu na'buduka. Iyyaka na'budu na'buduka. Iyyaka na'bud artinya na'buduka. Okey. Jadi kalau kata orang Arab, kalau sebut na'buduka, kami menyembah kamu. Itu kalimah na'buduka, itu kalimah asal. Tapi kamu tu yang ka tu kita nak letakkan depan. Bila letakkan depan, tak boleh kata ka na'bud. Mana ada orang cakap ka na'bud? Boleh? Kita kalau contoh kita kami sembah kamu, bahasa Melayu, bahasa Melayu. Kami sembah kamu. Nak kata kamu, nak letakkan kamu kat depan? Kamu kami sembah. Bahasa Melayu senang je kan? Kami sembah kamu, kamu kami sembah. Sama makna tak? Sama, hanya tukar je. Bahasa Arab tak boleh. Kalimah ka yang kat hujung kalau nak letakkan depan, dia tak boleh berdiri sendiri. Sebab kalimah dhamir ini tidak boleh berdiri sendiri. Jadi kena letakkan kalimah iyyaka. Jadi asalnya na'buduka. Jadi berubah jadi kalau kita nak depankan ka tu kita kata iyyaka na'bud. Faham? Okey, kalau saya kata nadribuka. Kami pukul kamu, tukarkan. Jadi kata hanya kamu yang kami pukul. Iyyaka nadrib. Nadribuka, boleh tukarkan ka kat depan kita kata iyyaka nadrib. Okey, kalau saya contoh kata lain, saya kata nuhibbuka. Kami cintakan kamu. Tukarkan iyyaka nuhibbu. Hanya pada kau kami sayang. Faham? Okey. Jadi kalimah kenapa orang Arab tukarkan ka tu ke depan? Tujuannya apa? Untuk memberi makna hanya pada kau. Hanya. Untuk dengan tujuan kata hanya. Jadi kalau kata na'buduka kami sembah kamu. Tapi kalau iyyaka na'bud hanya pada kau kami sembah. Nasta'inu bika artinya kami meminta tolong dengan kamu. Kalau kata iyyaka nasta'in hanya pada kau kami meminta pertolongan. Contoh ayat tadi. Nadribuka kami pukul kamu. Kalau kata iyyaka nadrib hanya kau yang kami pukul. Atau memang kami nak pukul kau. Jatuh dah. Memang kami nak pukul kamu. Okey, jelas? Okey. Ustaz bagi contoh lain, perkataan lain. Kita ambil nunadika. Kami panggil kamu. Nunadika. Tukarkan ka ke depan. Nak kata kami hanya panggil kamu. Hanya kamu yang kami panggil. Macam mana? Iyyaka nunadi. Iyyaka nunadi. Faham? Okey, kita tengok buat latihan. Okey, kita tengok latihan seterusnya. Iyyaka na'budu maknanya na'buduka tu asal. Jadi kalimah asal. Kenapa kita kena tahu asal? Sebab kita mesti perlu tahu kalau kalimah itu Allah ubah daripada perkataan asal, Allah jadikan dia ka tu kat depan, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk lil qasri. Qasri itu apa? Untuk kata hanya pada kau. Jadi untuk kita sembah Allah, ibadah ke tidak? Boleh. Kita sembah Allah, ibadah ke tidak? Kita solat, ibadah ke tidak? Kita doa, ibadah ke tidak? Okey, kalau sembah Allah, doa dengan Allah. Lepas habis solat pergi doa kat kubur. Doa pada kubur. Jadi ibadah tidak? Tak, jadi syirik. Jadi ibadah ni boleh jadi ibadah, tapi dengan syaratnya jangan ibadah dengan yang lain. Sebab tu Allah kata tak kata nak buduka, Allah kata iyyaka na'bud, hanya pada kau. Artinya tauhid, dan tauhid ni tak boleh campur dengan syirik. Jadi kalau kita sembah Allah, betul-betul sembah Allah, jangan sembah yang lain. Kalau agama lain boleh lagi nak campur-campur kan. Dahlah pergi sembah macam kaum musyrikin.
tawaf kat Kaabah, tawaf sebut nama Allah, labbaik Allah, labbaik Allahumma labbaik. Pada masa sama dia orang juga minta dengan berhala yang ada keliling. Jadi mereka beribadah pada Allah ke bukan? Tidak, mereka mensyirikkan Allah. Kerana sembah Allah kemudian sembah yang lain, atau sembah bersama dengan Allah dia sembah yang lain. Sembah yang lain bersama Allah tak dinamakan sebagai ibadah. Sebab itu bab ibadah mesti adanya tauhid, iaitu mengesakan Allah dalam ibadah kita, dalam pengabdian diri kita. Kita hanya mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu iyyaka na'budu. Allah tak kata na'budu kau, Allah kata iyyaka na'budu. Hanya pada kau kami sembah. Kan sebut na'budu ka ya Allah. Betul ke tidak? Betul. Betul. Cuma Allah nak fokus kat sini, Allah nak sebutkan bahawa jangan sembah yang lain. Hanya Allah yang kita perlu sembah. Itulah kalimah ikrar kita tiap-tiap hari. Okey. Iyyaka na'budu. Ayat seterusnya, iyyaka nasta'in. Ikut Ustaz. Iyyaka nasta'inu. Nasta'inu bika. Nasta'inu bika. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Nasta'inu bika. Okey, sama juga. Orang Arab dia tak kata nasta'inuka, dia kata nasta'inu bika. Isti'anah mesti dengan bi, minta tolong dengan kamu. Tapi kalau tukarkan kaf tu kat depan, iyyaka nasta'in. Kita tak kata iyyaka binasta'in. Ba tak pakai dah. Ba dibuang kerana ba dia hanya menyambungkan. Sebab tu apa tu huruf? Huruf tidak mengandungi makna kecuali huruf itu digabungkan dengan perkataan lain. Jadi kata nasta'inu bika, bila kita tukarkan kal tak ke depan, bikal tak depan, hanya tinggal iyyaka nasta'in. Kalau kita nak sebut bika nasta'in, boleh ke tidak? Boleh. Nak kata bika nasta'in pun boleh dalam bahasa Arab. Tapi kalau kal saja tak boleh. Kalau kata bika nasta'in boleh. Tapi antara cara tukarnya selain daripada bika nasta'in, kita kata iyyaka nasta'in. Okey. Sekarang tahu kalimah asal kalimah iyyaka nasta'in? Siapa ni? Haikal? Haikal. Iyyaka na'budu asalnya apa? Muhammad. Iyyaka na'budu asalnya apa? Haikal? Okay, Amirul? Iyyaka na'budu asalnya? Asal kalimah iyyaka na'budu? Na'buduka. Bagus. Okey, lagi sekali, Amirul. Iyyaka nasta'in asalnya? Nasta'inu bika. Nasta'inu bika. Wasim. Iyyaka nasta'in asalnya? Nasta'inu bika. Kalau tukarkan jadi tak depan ka tu? Jadi iyyaka nasta'in. Okey, boleh? Baik. Contoh lain. Ketiga. Iyyaka nahdi. Ikut saya. Raddidu ma'i. Iyyaka nahdi. Nahdika. Bermakna iyyaka nahdi tu kalau diletakkan kaf di depan. Tapi kalimah asalnya nahdika. Kami meminta hidayah daripadamu. Iyyaka nahdi. Nahdika. Iyyaka nahdi. Nahdika. Iyyaka nas'al. Nas'aluka. Iyyaka nas'alu. Nas'aluka. Iyyaka nas'alu. Nas'aluka. Iyyaka nurshidu. Nurshiduka. Kami hanya tunjuk pada kamu. Iyyaka nurshidu. Nurshiduka.
Jadi lepas ni kalau antum nak tukar ayat, nak buat ayat nampak power sikit, kalimah nas'aluka boleh tukar iyyaka nas'al. Kalimah na'buduka boleh tukar iyyaka na'bud. Atau sebaliknya. Tahu tukar ke depan dan ke belakang. Boleh? Okey, sekali maratan ukhra, sekali lagi. Iyyaka na'budu. Na'buduka. Iyyaka nasta'in. Nasta'inu bika. Iyyaka nahdi. Nahdika. Iyyaka nas'alu. Nas'aluka. Iyyaka nurshidu. Nurshiduka. Okey. Sekarang kita tengok latihan yang kedua. At-tadribul tsani atau an-namuzaj at-tadribul awwal wala tsani? Masih lagi awal. Ya, tadrib. Dia tak tulis. Dia tadrib awal je. Oh, tsani kat bawah. Ada. Akmil kama fin namuzaj. Akmil, sempurnakan. Kama fin namuzaj, seperti dalam contoh. Namuzaj artinya contoh. Contoh boleh dikatakan misal, kama fil misal ataupun fil namuzaj. Kalau kata misal pun boleh, nak kata namuzaj pun boleh. Taib an-namuzajul awal, contoh satu. Kalau disebutkan dalam kurungan na'budu, antum kena sebut iyyaka na'bud. Jadi jadikan kalimah na'budu kepada dhamir yang didahulukan, dhamir munfasil yang didahulukan. Okey. Ustaz sebut kalimah tersebut, antum sebutkan kalimah yang telah diletakkan, telah ditakdimkan maf'ulnya atau ditakdimkan huruf kafnya. Boleh? Na'budu. Iyyaka na'bud. Nas'alu. Nasta'inu. Nad'u. Narju. Nasma'u. Na'kulu. Ganas. Apa na'kulu? Makan. Kami hanya makan kau. Nah, tapi contohlah untuk faham macam mana cara buat ayat. Jadi kalau letakkan depan artinya kami hanya makan kamu. Kami hanya tanya kamu. Nas'alu. Nasta'inu. Nasta'inu bika. Dia tukar jadi iyyaka nasta'in. Hanyamu kami meminta. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Iyyaka nad'u, hanya padamu kami menyeru, atau hanya kamu yang kami seru. Narju. Mana Arjuna? Arjuna mana Arju? Arjuna makna apa? Tak ada makna. Arjuna ni nama hero. Hero dalam cerita India. Masuk dalam agama Hindu pun disebut Arjuna. Hebatlah hero-hero. Jadi kalau kita nak jadikan Arab dia kata Arjuna, Arju. Boleh? Arju, tapi tak kenalah pada wazannya. Tak apa. Biasa orang Arab pun ada nama Arjuna. Arjuna. Jadi nama ni nama hebat. Lepas ni boleh lawan dengan India yang banyak buat kacau. Kita ada tokoh. Okey, Arjuna. Narju maknanya apa? Apa makna? Narju. Man ya'rif kalimah makna kalimah narju? Ma maknaha? Asma, narju ma maknaha? Raju? Ta'rifun raju? Raju ta'rifun? Kenal raju? Kenal. Raji? Raji orang yang berharap. Narju, kami berharap. Iyyaka narju, kami hanya berharap kepadamu. Nasma, apa makna? Kami mendengar. Iyyaka nasma, hanya padamu kami dengar. Hanya iyyaka nasma, hanya pada kamu kami dengar. Orang lain cakap kami tak nak dengar.
Okey, faham? Okey. Buka seterusnya. Jadi sekarang ni kita belajar buat ayat iyyaka daripada surah Al-Fatihah. An-namuzaj ats-tsani. Okey, طيب al-ba akmil kama fi an-namuzaj. Okey. Sekarang ni tadi kalimah tadi hanya pada dibagi kalimah tanpa letakkan ka. Sekarang dia cuma diletakkan ka. Nah, tukarkan macam tadi juga. Contohnya nas'aluka tukar jadi iyyaka nas'alu. Ka tu tak payah letak. Sebab ka dah letak ke depan. Tadi di kalimah kosong kita jadikan dia sebagai iyyaka nasta'in. Iyyaka nas'al. Sekarang kita dia bagi kalimah yang ada ka kat belakang, kita tukar. Ka tu letak depan. Boleh? Tadi kita bagi imbuhan. Kita letakkan iyyaka dengan kalimah iyyaka terus. Okey, sekarang kita buat ayat. Okey. Kalau nas'aluka tukar iyyaka nas'al. Kalau na'buduka tukar jadi iyyaka na'bud. Boleh? Okey, Ustaz sebut. Nas'aluka. Iyyaka nas'alu. Na'buduka. Nahdika. Nu'allimuka. Iyyaka nu'allimu. Nurshiduka. Nadulluka. Iyyaka nadullu. Boleh? Okey. Maknanya macam tadi. At-tadribus salis. Cepat je. At-tadribus salis. Istami' wa raddid. Apa makna? Dengar betul-betul dan ulang. Allahumma maliki yaumiddin. Ni ayat Quran ke bukan? Ayat Quran ke bukan? Kenapa dalam buku ni tukar-tukar ayat Quran? Kenapa dalam buku ni tukar-tukar ayat Quran? Boleh ke tukar ayat Quran? Tak, ni tukar ayat Quran ni. Maliki yaumiddin dia kata Allahu maliku yaumiddin. Boleh ke? Boleh ke? Kenapa boleh? Ya taqiyuddin. Ya taqiyaddin. Kenapa boleh? Sebab dia tak kata ayat Quran. Ni namanya kalau kita gunakan ayat Quran, kita tiru cara cakap Quran, apa dipanggil dalam bahasa Arab? Quran kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Datang Miqdad kata iyyaka nadribu wa iyyaka na'kul. Hanya kau yang kami pukul, hanya kau yang kami makan. Ditukar. Ditukar ayat. Okey? Kalau ditukar ayat, dia ambil gaya cara Quran tapi ditukar ayat. Boleh ke tidak? Boleh. Syaratnya jangan kata ayat Quran. Dia cuma ambil gaya percakapan Al-Quran Al-Karim. Boleh ke tidak? Boleh. Okey, perbuatan dia ambil uslub Al-Quran untuk bercakap dengan perkataan biasa, dengan bercakap biasa, dinamakan sebagai apa? Ambil iqtibas. 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 Mana iqtibas? Gunakan cara Quran, gunakan uslub Quran dalam percakapan harian atau dalam percakapan biasa. Jadi dia tak tukar ayat Quran tetap Al-Quran. Tapi dia hanya gunakan uslub Al-Quran. Kenapa boleh guna? Sebab Al-Quran mengandungi kalam yang fasih. Bahasa Arab yang fasih. Jadi orang yang nak belajar cakap Arab fasih, dia kena belajar gaya percakapan Al-Quran Al-Karim. Jadi belajar sampai dia fasih. Itu yang kita belajar sekarang ni. Walaupun buku ni sebenarnya, buku ni kita masuk lepas dah habis suar, dah habis belajar apa satu lagi? Sedang bersuar, suar, takbir dengan tafsir. Dah habis tafsir, ni tafsir, dia habis suar dulu. Kena habis suar baru ke sini. Dan malah lebih kita belajar takbir sekali dengan yang ni untuk kalau ikutkan, tapi kita sekalikan saja. InsyaAllah antum boleh faham. Okey. Sekarang kita tengok, dengar dan ulang balik. Allahu maliku yaumiddin.
Allah Maliku Yaumiddin. Kita jadi cookie sebab apa? Sebab kita dah biasa Maliku Yaumiddin. Tiba-tiba dia kata Maliku. Memang Maliku lah dia, jadi kat sini baris kat depan lah. Jadi Allah Maliku Yaumiddin. Allahu Maliku Yaumiddin. Maknanya Allahu Maliku Yaumil Qiyamah. Okey, Allah Maliku Yaumiddin artinya Allah raja atau pemilik, pemilik lah, Malik raja. Pemilik. Allah pemilik Yaumiddin, hari pembalasan. Allah Maliku Yaumil Qiyamah. Allah pemilik hari kiamat. Yang ketiga, kita ambil ayat. Kita kata ana malikus sayyarah. Ana malikus sayyarah. Saya yang memiliki kereta atau tuan kereta. Saya memiliki kereta. Macam mana bahasa Arab? Jangan cakap Allah, cakap ana. Ana malikus sayyarah. Anta malikus sayyarah. Anti malikus sayyarah. Hiya anti malikatus sayyarah. Malikatulah. Okey. Malik artinya yang memiliki. Ana malikus sayyarah, aku yang memiliki kereta atau aku tuan kereta. Nanti saya tanya, man malikus sayyarah alladhi bijam bil madrasah? Siapa tuan kereta sebelah ni? Sayyaratul Bayda. Asma. Man malikus sayyarah al-bayda? Man malikus sayyarah al-bayda? Tuan kereta putih ni. Ustaz? Ustaz Man? Ustaz Yunus? As-sayyarah jamilah am la? Kereta tu cantik tak? Cantik. Rakibtiha? Rakibtiha? Dah naik ke? Murihah? Menyenangkan ke dalam tu? Sedap, best. Murihah? Okey. Murihah maksudnya merehatkan atau best. Duduk dalam kereta tu. Baik. Jadi ada man malikus sayyarah, siapa tuan kereta? Jadi Maliki Yaumiddin, tuan di hari pembalasan, yang memiliki hari pembalasan. Okey, tengok yang keempat. Buat contoh lain. Ikut Ustaz, dengar. Yang mengantuk bangun. Alladhi usiba bin nu'as faltaqum atau falyakum. Anta malikus sakan. Anta malikus sakan. Ana malikus sayyarah. Anta malikus sakan. Allah malikul alamin. Ana malikus sayyarah. Anta malikus sakan. Mana sakan? Asrama. Sakan boleh makna asrama kalau di sekolah. Sakan bermakna rumah kalau di rumah. Boleh? Sakan tempat tinggal. Kalau sekarang saya kata atas konfis sakan, duduk kat asrama ke? Sebab kat sekolah. Dalam konteks sekolah. Tapi kalau nak kata kat rumah, berarti dalam sakan, boleh. Cuma kebanyakan orang Arab secara urufnya dia gunakan sakan untuk asrama. Atau nama penuhnya Baitul Talabah. Itu nama dia. Tapi kalau bercakap, jarang juga anta taskun fi Baitul Talabah, bolehlah. Tapi biasanya sebut sakan, mudah. Dalam masa percakapan, orang tiap-tiap negara, tiap-tiap bangsa akan cakap bahasa yang mudah. Jadi kalau antum nak balik ke asrama, kata Ustaz As-Sa'zin, urid arji' ila sakan. Nak pergi ke asrama. Baik, alhamdulillah. Baik. Sekarang ada 5 perkataan. Kita 5 lafaz. Lepas ni kita belajar, kemudian 1. Okey. Kita ambil terus yang ba. Tadrib ba. Akmil kama fil namuzaj.
Okey. Sekarang tengok perkataan dia bagi tu letakkan malik kat depan. Letakkan tuan punya. Sayyarah kereta. Malikus sayyarah tuan kereta. Iaitu yang memiliki kereta. Baik, Ustaz sebut kalimah kalimahnya antum tukarkan jadi bahasa jadi makna yang memilikinya. Boleh? Okey. Kalau boleh tutup buku kejap. Ighlaqu. Baik. Dengar Ustaz cakap. Kemudian tambah kalimah malik itu yang tuan ataupun pemiliknya. As-sakan. Malikus sakan. Malikus sakani. Baris bawah lah. Kalau malik kat depan, malik tu tak ada dalam, sakan ada, dia baris bawah. Malikus sakani. Tapi Ustaz tak payah antum tahu saya makna dia dia punya baris bawah. Tak payah sebut tak apa. Malikus sakan. Okey. Al-jin. Malikul jin. Yaumiddin. Maliku yaumiddin. Kenapa kat surah Fatihah kita tak kata Maliku Yaumiddin, kita Maliki Yaumiddin? Kenapa tak kata Maliku Yaumiddin, tapi kita kata Maliki Yaumiddin? Sebab semua kalimah tu bergantung kepada kalimah awal. Awal alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Allah tu ada lam kat depan. Milik Allah. Alhamdulillahi. Maka semua kalimah yang menggantikan kalimah Allah selepasnya kena baris bawah. Alhamdulillahi Rabbi. Sebab Rabb tu Allah. Rabbil alamin. Ar-Rahmani. Ar-Rahman siapa? Allah. Ar-Rahmanir Rahimi. Kenapa Rahimi? Allah. Maliki Yaumiddin. Kenapa Maliki? Sebab Malik itu adalah Allah. Boleh? Sebab tu baris dia semua ni adalah nama-nama Allah dan yang mengandungi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kalimah asal alhamdulillah, kerana kalimah lillah lah. Tafadhal. Oleh kerana kalimah lillah lah, maka kalimah-kalimah lain yang menceritakan tentang Allah dia berbaris bawah. Sebab semua tu berada dalam satu ayat. Alhamdulillahi. Kerana hilah kita kata Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahimi. Maliki Yaumiddin. Dapat tangkap? Tapi kat sini tak ada ayat awal. Kita terus masuk pada Maliku. Kalau ayat yang first kali kita sebut memang pada depan. Kita madrasatun. Al-madrasatu jamilah. Kita tak kata al-madrasati. Dia baris depan. Depan adalah baris asal. Selagi tidak ada sebab yang menyebabkan dia baris lain, dia berbaris depan. Okey, tak apalah. Sekarang ni, antum mana sebutkan perkataan, antum letakkan malik ke depan. Boleh? Tuan dia. As-sakan. Al-jin. Yaumiddin. Yaumil qiyamah. Al-alamin. Al-alamin. Maliku. Malikul alamin. Al-ins. Al-alam. Okey. Sekarang jelas? Tak susah kat sini. At-tadribur rabi'. Kita azan ke berapa? Cepat. 1:30 tu azan Masuk. 29. Okey, kalau tak kita sampai sini insya-Allah. Sekarang pelajaran kita mudah ke tak mudah? Mudah sangat. Tapi nak praktis. Tujuan sebab ni ada buku senang. Tapi nak praktis, nanti kita belajar fa'al. Hari tu kita belajar barang-barang. Okey, siapa jadi ketua hari tu? Kelas kita bincang semula. Siapa jadi ketua hari tu? Zaid. Aina Zaid? Zaid apa cerita Zaid tak boleh sebab Zaid dah buat pengambat jawatan. Okey, pas kita buat pilihan baru ke macam mana? Pilihan baru, okey? Baik, tafadhal.
Okey. Okey. Jadi Ustaz lantiklah senang. Ustaz lantiklah ketua. Siap. Okey. Ustaz lantik ketua baru boleh? Ketua baru nak lantik macam mana? Ketua baru Battah. Battah, itik. Lagu Battah. Lagu Alifun Arnab. Boleh? Siapa kena nasiblah. Alifun Arnab Baun Battah Uzair. Tak sengaja. Okey, Uzair jadi ketua. Untuk ni untuk kerja. Kerja dia apa? Sekarang kita kat sekolah kita sekarang dalam kelas. Satu. Barang-barang dalam kelas. Jadi Uzair boleh arahkan buat tim dalam ni. Okey. Mikdad ikut arahan Uzair. Mikdad kumpulkan barang-barang dalam kelas. Letakkan nombor barang-barang dalam kelas. Okey, barang-barang dalam asrama siapa? Okey, sekarang kita pilih. Uzair pilih siapa buat barang dalam kelas. Terus bagi kerja terus. Bahagian barang siapa? Siapa? Iman. Iman senaraikan barang dalam kelas. Okey, Uzair tunjuk lagi. Siapa senaraikan barang dalam asrama? Arjuna. Arjuna senaraikan barang dalam asrama. Lagi okey, barang kat luar. Rafizi. Okey dah, cukup 3. Rafizi barang-barang dekat luar. Luar kelas. Boleh? 3 ni hari Khamis Ustaz nak boleh? Barang dalam kelas, barang-barang dalam asrama dan barang-barang kat luar. Senaraikan barang dan Arjuna automatik Arjuna Syamil dan Rafizi adalah penolong kepada Uzair dalam bab ni. Jadi mereka ni boleh arahkan yang lain. Ada berapa tugas? Ada 4 orang Uzair yang akan serahkan kepada Ustaz. Kemudian Arjuna siap laporkan pada Uzair. Syamil beri pada Uzair. Rafizi beri pada Uzair. 3 ni boleh minta tolong yang lain atau arahkan. Yang penting bagi arahan. Kalau arahan tak didengar, buat sendiri. Bukan sendiri. Saya kata kena buat. Yang lain kena bagi kerjasama boleh? Dalam tak tahu. Tulis je, tulis senaraikan. Tu kerja pertama senaraikan. Siapa tak buat senaraikan, lepas ni korang kena buat kerja lain. Siapa buat awal, selamat. Okey? Sampai sini saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.